punca krisis kewangan global. Punca yang pertama ialah kenaikan harga minyak yang pertama. Harga minyak ini menaik akibat daripada perang antara Mesir dan Israel. Punca yang kedua adalah kenaikan harga minyak pada kali yang kedua akibat daripada revolusi Iran. Punca yang ketiga ialah krisis keyakinan dan kesan penularan. Contohnya berlaku krisis kewangan yang berlaku di Thailand dan negara ASEAN. Dalam pengurusan mata wang ni ada satu macam seorang ni dia kawal jatuh bangun nilai mata wang yang dipanggil spekular mata wang. Spekulator mata wang, iaitu yang ada di Amerika Syarikat, iaitu George Soros. Dia adalah spekulator mata wang. Dia ni licik, tahu tak? Ada pencerahan itu, dia cerita bila mata wang dunia ni diramalkan jatuh, dia akan jual mata wang tu banyak-banyak. Lepas tu bila nilai mata wang tu memang betul-betul jatuh, lepas tu dia beli balik. Maknanya dia jual mahal, dia beli murah. Maknanya dia dapat banyak untung lah kan. Sebaliknya sama macam kalau nilai mata wang tu diramalkan meningkat, dia akan jual mata wang tu. Lepas tu bila nilai mata wang tu memang betul-betul meningkat, dia akan beli balik mata wang tu. Yang keempat ialah lambakan hutang tidak berbayar oleh Lehman Brothers. Lehman Brothers ni muflis sebab banyak rumah yang terpaksa dilelong kerana pembeli tak mampu untuk bayar terus. Pembeli itu tak mampu nak bayar terus rumah itulah. Yang kelima, krisis harga makanan di dunia. Makanan utama ataupun makanan asas dekat dunia ni adalah beras dan tepung. Beras dan tepung digunakan di bursa saham untuk keuntungan besar. Sebab masa tu bila ada masalah fenomena alam, bila berlaku pemanasan global, beras dengan tepung ni macam susah nak sumber dia susah nak dapat lah. So bila diorang jual dalam keadaan yang mahal. Punca yang keenam ialah kecairan mata wang yang ketat. Hal ini disebabkan PBB kekurangan dana untuk bantu negara membangun Afrika yang ada masalah kemiskinan dan kemiskinan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila berlakunya krisis kewangan global, so dia akan beri kesan pada negara kita. Atas kesannya ada 4. Pertama, kesan pertama, pelabur. Pelabur inilah keyakinan untuk menabung modal di Malaysia akibat ekonomi yang merunduk. Jumlah FDI, Foreign Direct Investment, yang diterima Malaysia adalah sedikit. Pelaburan asing menghilang sebanyak 50%. Malaysia hanya mampu menarik 26 bilion FDI pada 2009 berbanding 2008 iaitu sebanyak 51 bilion. Maksud dia kat sini, bila kita ada global mengalami krisis kewangan, so pelabur macam kurang percaya untuk melabur pada negara-negara, contoh dengan negara kita, kita mengalami penurunan yang sangat
banyak antara contohnya 2009 dengan 2008. Kita dapat lihat. Seterusnya, kesan kedua, sektor hartanah. Sektor hartanah merundum. Perkara ini melakukan para pengusaha maju dan juga pelabur. Hal ini disebabkan kesan dan risiko yang ditanggung amat tinggi. Maksudnya, sama lah macam melabur tadi. Maksudnya kalau diorang melabur pada sektor hartanah, diorang takut sebab keuntungan yang diorang dapat nanti sikit sebab atas dasar bisnis kewangan global. Yang ketiga, pekerja. Kadar pengangguran negara semakin meningkat daripada 129,700 pada 444,220 pada tahun 1998. Ini berbanding antara 1998 dengan 1997. Syarikat besar dan kecil terpaksa berhentikan akibat dibebani hutang yang tinggi dan ramai yang diberhentikan kerja. Faham tak? Terangkan ke? Yang sekali, kesan keempat, perdagangan. Keuntungan pengeluaran dari Malaysia berkurangan kerana kebanyakan penduduk asing mengobati benua tempatan memberi diskaun ke atas barangan yang diimport. Maksud kat sini, orang yang negara luar nak kita import barang kita dengan harga yang murah. Nampaknya kejatuhan nilai barang ekspor negara Malaysia jatuh. Kos ke atas barangan import telah meningkat dan sebahagiannya merupakan harga pertengahan untuk dijadikan sebagai barang ekspor. Peningkatan harga barang pengguna secara keseluruhan menyebabkan kenaikan harga pada barang import. Okey, maksudnya bila krisis kewangan berlaku, barang import yang masuk dalam negara kita ni harga dia orang jadi tinggi tau. So peningkatan harga pada barang pengguna pun jadi tinggi. Kita mengalami masalah tu lah, maksudnya apa orang kata? Inflasi. Okey, kesannya pendapatan istimewa berkurangan dan menurunkan kuasa beli rakyat Malaysia. Okey, faham tak? Ada pertanyaan? Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang isu-isu ekonomi dunia semasa. Daripada kemunculan fasa baru ekonomi dunia, China dan juga India. China bangkit sebagai fasa baru ekonomi dunia yang menjana dagangan global dan secara langsung menyemarakkan ekonomi rakan dagangannya. Okey, kalau untuk masuk ekonomi rakan dagangannya, maksudnya dia provide apa dekat dia bekalkan apa dekat negara lain. Contoh macam kalau dekat Malaysia kita boleh tengok produk dia Huawei, contoh dia. Okay, ni bukti dia. Ni bukti dia. Malaysia terima manfaat ekonomi China dibuka semula. Faham tak? Kemudian yang kedua, China merupakan kuasa ekonomi terbesar dunia. Faham? Terangkanlah. Masa tahun 2010, ekonomi China ni dia ketiga tau. Yang pertama Amerika Syarikat, yang kedua Jepun, yang ketiga China, yang keempat Jerman, yang kelima Rusia. Jerman dan Rusia tak. Amerika Syarikat ni macam tahu lah, dia punya dari segi militeri dia memang padu, banyak aset-aset dia bekalkan senjata kepada negara lain semua. Lepas tu Jepun pula, Jepun ni Jepun pun sama juga, dia lebih kepada militeri, ketenteraan. Yang ketiga China ni dia punya aset ketenteraan masa tu tak kuat, tapi sebabkan ekonomi dia padu, dia dapat lonjakkan dia punya kuasa ekonomi daripada tempat ketiga jadi tempat kedua, potong negara Jepun. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi China.
China mengubah kefahamannya dengan mewujudkan sistem ekonomi pasaran bebas bermula pada tahun 1978. So masuk ke situ sebelum tahun 1978 tu komunis-komunis ni dia wujudkan sistem ekonomi tapi tak bebas. Maksudnya kalau korang tengok sekarang kau boleh nampak dia bekalkan dia punya aset-aset di luar negara, import barang di luar negara. Kalau dulu dia meniaga secara dalam dia punya negara je. Contoh yang ada sekarang Korea Utara. Yang kedua, kedudukan geografi China, tanah luas dan iklim pelbagai. Dataran dan lembah sungai membekalkan bahan mentah semula jadi menjadi pemangkin kepada perkembangan industri giliran yang berasaskan pertanian. Okey, kalau korang faham dekat China ni, dia bentuk muka bumi dia ada banyak jenis tau. Contoh macam dekat Great Wall of China tu, dia punya lembah permukaan lebih pada macam bukit bukau. Lepas tu ada kalau dekat kawasan yang lain lebih pada rata, ada yang buat tanaman secara bergiliar dekat lembah-lembah dekat kaki bukit tu. Yang ketiga, kependudukan dan demografi yang menawarkan tenaga buruh yang ramai dan mencukupi, menarik minat pelabur asing bina kilang. Masuk ke sini, China tu kan negara besar. So secara tidak langsung punya orang pun ramai, padat. So bila diorang pelabur asing ni datang, orang macam akan desperate nak kerja tau. Sebab kerja kat sana belum tentu boleh dapat. So bila pelabur asing datang buat kilang, orang ramai pun akan tertarik. So secara tidak langsung dia boleh mengurangkan kadar pengangguran negara China. Yang keempat, kepesatan kegiatan perindustrian di negara China menggalakkan aktiviti ekspor barang ke luar negara. Contoh dia macam tadi Huawei dibekalkan kepada seluruh luar negara. Kalau korang perasan, kalau korang ikut perkembangan semasa dari segi teknologi phone first masih dimonopoli oleh Apple, pakai iPhone semua kan. Yang kedua adalah Huawei, yang ketiga baru Samsung. Yang keempat, hubungan dagangan dengan negara luar. Hubungan dagangan dengan negara luar ni kita boleh nampak macam Malaysia dengan China yang masa China ni dipinjamkan bandar kat Malaysia, letak kat negara tu. Yang kelima adalah yang keenam adalah kaya dengan lumbung emas. Negara dia besar, so banyak tempat yang boleh jadikan tempat lumbung emas. Nampak tak? Ni yang sekarang kedudukan dia ada tempat kedua. Mata wang digunakan adalah yuan. Lepas tu KPDNK ni bukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri tu. Ni dia keluaran pasaran tak ingat, tapi dia lebih kepada macam apa yang dieksport ke luar negara. So korang boleh nampak nominal dia pada tahun 2010 tu adalah 5.88 trilion. Banyak kan? Masuk. Next adalah rakan dagangan ekspor utama dia. Apa yang dibekalkan kepada luar negara. Contoh Amerika Syarikat 20%, apa yang dibekalkan, Hong Kong 12%, Jepun 8.3%, Korea Selatan 4.6%, Jerman 4.3%. Itu pada tahun 2009. Lepas tu kalau perperasan Huawei pun tak tahu jadi. So bayangkan kalau sekarang dah 2020 mesti lagi tinggi peratus dia. Ni adalah carta tu. Carta yang masa 2010 ekonomi dunia dia. Yang pertama adalah Amerika Syarikat, Jepun, China, Jerman, Perancis, UK dan Itali. Malaysia jauh tinggal. Seterusnya adalah India. Pembukaan pasaran India secara berasa-rasa melalui pembaharuan ekonomi dan pengurangan kawalan kerajaan terhadap perdagangan dan pelaburan asing.
So maksudnya dia kat sini, kalau dulu dia macam tak terbuka. Kalau korang perasan, barang apa yang import daripada India datang ke Malaysia? Rempah ratus kan. Walaupun Malaysia ni kaya dengan rempah ratus, tapi kita masih juga ada yang guna rempah ratus dari India. Next adalah peningkatan KDNKK sebanyak 94%. Yang ni baru Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dia, sebanyak 94%. Yang ketiga, dasar dan sikap yang bertepatan dengan jalan menuju kejayaan. Dasar sosialis digantikan kaedah yang bersifat pro perniagaan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Kat sini maksudnya dia gantikan daripada contoh macam dia private, dia buat satu negara yang private, dia open untuk buat dagangan secara terbuka. Yang keempat, kelebihan demografi dalam penjana pertumbuhan pada masa hadapan. Kelebihan demografi dalam penjana pertumbuhan pada masa hadapan ni macam dia dah buat satu rangka apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Yang pertama adalah sumber pertumbuhan seimbang kerana mempunyai model ekonomi yang lebih hebat dari China. Dia akan potong ekonomi China ni pada tahun 2050. Yang terakhir 2020 sampai 2030 penduduk dekat India ni dia akan mengatasi penduduk dekat China. Ini kedudukan dia dalam ekonomi. India pun dah lagi maju dari kita. Tempat kedua dah. Barang-barang yang diimport adalah seperti minyak mentah, jentera, baja dan kimia. Baru dia lagi dia bukan import barang, tapi dia lebih import kepada dia lebih membekalkan kepada orang-orang yang cerdik pandai. Contoh yang pakar IT. Kalau korang pernah baca artikel dekat Metro, rasanya Metro Harian yang lama lah, ada budak baru umur, budak dalam golongan dalam umur sekolah menengah, dia dah ajar ICT dekat budak U. Kalau korang pernah baca, itu dia daripada saya dan daripada saya. Tutup. Selamat datang. Hari ini saya akan menggunakan tentang isu-isu ekonomi dunia semasa berkaitan dengan petroleum. Semenjak tahun 1970 hingga 1990 terdapat sekurang-kurangnya 3 episod krisis minyak utama, iaitu pada 1973 hingga 1974, 1980 hingga 1981 dan juga 1990. Ini merupakan carta purata minyak nominal pada tahun 1948 hingga 2006. Nampak? Tengok. Cuba bandingkan harga minyak pada tahun 1948 dengan harga minyak masa 1990. Harga minyak masa 1948 adalah RM2.57. USD setong manakala 1990 $4.5 US setong. Harga purata nominal dia. Betul, apakah kesan kenaikan harga minyak? Kesan kenaikan harga minyak adalah menjejaskan pertumbuhan ekonomi global, menjejaskan pendapatan oleh guna pengimport tenaga dan komoditi. Negara-negara yang bergantung kepada minyak import akan terjejas. Negara-negara membangun akan terpaksa mengurangkan pembelanjaan, memberi kesan negatif kepada pembelanjaan, penggunaan dan pembelanjaan modal. Apa tak faham?
kesan kenaikan harga minyak ke atas ekonomi Malaysia. Contohnya pertambahan subsidi. Jika kerajaan menganggarkan jumlah subsidi, harga minyak akan meningkat. Kalau korang perasan kejap-kejap harga minyak naik, kejap harga minyak turun. Faham? Faham. Pasal? Sebab ni lah. Okay. Kenaikan harga minyak akan menyebabkan peningkatan harga barangan dan perkhidmatan. Sebab harga minyak tu dia naik, kerajaan nak tampung kos kelebihan minyak tu, dia kena naikkan harga barang macam Maggi. Setiap kenaikan harga minyak akan meningkatkan hasil kerajaan persekutuan. Hasil jualan minyak tu akan memberi kepada persekutuan. Faktor-faktor mempengaruhi perubahan harga petroleum. Pemisahan DD, penawaran SS dan kebimbingan pengguna. DD tu DD tu tadi saya bagi tahu tadi. Ingat. Faktor mempengaruhi harga petroleum. Yang pertama adalah peningkatan jumlah import minyak mentah dari India dan China yang mendadak. Bekalan minyak mentah yang berkurangan dan meruncingkan permintaan minyak yang tinggi terhadap minyak mentah menyebabkan berlakunya kenaikan harga minyak yang berterusan. Macam Aiman cakap tadi, macam tu lah. Kesan kenaikan harga petroleum kepada pengguna, meningkatkan harga barangan lain, perbelanjaan isi rumah dan individu-individu. Contohnya, sebelum harga minyak naik RM100, kita mampu membeli barangan rumah untuk seminggu. Tetapi bila harga minyak naik, hanya mampu membeli barangan rumah untuk 3 hari je dengan RM100. Kalau perasan lah. Kenaikan kos pengangkutan dan tambang pengangkutan awam. Faham? Rumusannya, rakyat Malaysia perlu berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan pada waktu yang sama budaya berjimat cermat harus dijadikan amalan yang berterusan supaya kesan kenaikan harga tersebut dapat dikurangkan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Prestasi ekonomi memuncak pada awal 1980-an dan menjelang pertengahan 1990-an ketika ekonomi mengalami pertumbuhan. Prestasi ekonomi memuncak pada awal 1980-an menjelang pertengahan 1990-an ketika ekonomi mengalami perubahan pesat yang stabil rata-rata hampir 8% setahun. Malaysia ini adalah salah satu pengekspor terbesar komponen semikonduktor dan barang elektrik, panel suria dan teknologi maklumat dan komunikasi ICT di dunia. Malaysia hari ini adalah negara berpendapatan menengah atas dengan ekonomi berbagai sektor berpendapatan dan perkhidmatan. Unit perancang ekonomi iaitu Jabatan Perdana Menteri menyatakan bahawa perkembangan ekonomi negara melewati beberapa fasa, iaitu fasa pertama kemerdekaan pada tahun 1997 hingga 1970. Fasa kedua ialah pertumbuhan tinggi dengan tumbuh ekuiti pada tahun 1991 hingga 1993. Fasa yang ketiga ialah penstrukturan semula pada tahun 1984 hingga 1990. Fasa yang keempat ialah kemakmuran dan kesukaran 1991 hingga
Pengeluaran portfolio mentah itu semakin penting apabila dapatnya penemuan telaga minyak dekat pesisir pantai Sarawak. Pasal kedua adalah pertumbuhan tinggi dengan tempoh ekuiti. Dasar perlu dibukal bagi menangani isu kemiskinan dan juga pendapatan di antara pelbagai kaum yang telah menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Okey, Tun Abdul Razak telah memperkenalkan DEP iaitu Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1970 hingga 1990 yang matlamatnya untuk basmi kemiskinan dan susun semula masyarakat. Antara usaha untuk membasmi kemiskinan ialah menyediakan input dan kemudahan yang lebih baik di kawasan pertanian. Satu, dia membuka peluang kerajaan kepada warga yang dilanda kemiskinan ini dalam pertanian moden. Adanya perkhidmatan sosial seperti kemudahan pendidikan macam sekolah, kesihatan, macam klinik, hospital, perumahan dan air serta elektrik turut disediakan. Tujuan menyusun semua masyarakat ialah melahirkan penyertaan dan perluasan penuh antara etnik dalam usaha pembangunan sosio-ekonomi negara selaras dengan corak penduduk berbeza etnik. Fasa yang ketiga ialah penstrukturan semula. Daripada pengalaman krisis ekonomi pada awal 1980-an, kerajaan melaksanakan beberapa langkah bagi penstrukturan semula ekonomi yang adalah mengawal perbelanjaan sektor awam, memperkenalkan liberalisasi dan liberalisasi ekonomi, menambah baik dasar dan intensif pelaburan, melaksanakan pembaharuan pentadbiran dan institusi dan perswastaan agensi dan perusahaan sektor awam seperti Telekom Malaysia, CMB dan Pos Malaysia diperkenalkan. Kerajaan secara angsur-angsur menggunakan penglibatan langsung dalam aktiviti ekonomi dan pada akhir tempoh DEP, ekonomi telah kembali pada landasan pertumbuhan yang tinggi dan insiden kemiskinan juga telah menurun. Ini menunjukkan yang DEP Dasar Ekonomi Baru ini telah berjaya mencapai matlamat dia di mana dia nak membasmi kemiskinan. Fasa keempat adalah fasa kemakmuran dan kesukaran. Tahun 1990 bermulanya pengisytiharaan wawasan Nurul yang membayangkan Malaysia jadi negara maju dengan acuan sendiri. Ia juga menandakan bermulanya DPN, iaitu Dasar Pembangunan Negara. Dasar Pembangunan Negara ini memperkenalkan beberapa dimensi baru. Itu yang melibatkan perubahan fokus strategi pembasmian kemiskinan dari pembasmian miskin rendah di samping mengurangkan kemiskinan umum. Maksudnya DEP tadi dia punya matlamat dia nak membasmi kemiskinan, tapi DPN ni dia nak pembasmian miskin juga. Lebih banyak peluang pekerjaan, peningkatan penyertaan kapitalan dan pelibatan sektor swasta yang lebih besar. Pada awal dan pertengahan 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, disebabkan krisis kewangan asas 1997 dan 1998, ia telah menyebabkan momentum pertumbuhan ekonomi negara terjejas. Kemudian, Majlis Tindakan Ekonomi Negara Minten ditubuhkan untuk menasihati kerajaan mengenai langkah dan strategi untuk membendung kemerosotan ekonomi yang semakin teruk. Fasa yang kelima adalah ke arah keutuhan dan negara berdaya saing. Mulai separuh tahun 2008, ekonomi dunia telah mengalami krisis dengan beberapa negara maju, contohnya Amerika Syarikat dan Jepun. Impak daripada situ, permintaan terhadap bahan ekspor ini merosot sebanyak 10% dan akhirnya ekonomi meleset sebanyak 1.6% pada tahun 2009. Kemudian kerajaan ini melaksanakan 2 linkage yang sama ekonomi BRI bagi menangani masalah ini.
pertama memerlukan 7 bilion, manakala pihak kedua memerlukan 60 bilion. Melalui langkah ini, ekonomi telah berjaya mencatat pemulihan bentuk V-shape kepada 7.2% pada tahun 2010. V-shape ni kalau dalam graf dia macam ni, dia ada bentuk V macam tu, dia naiklah. Lepas tu namun ekonomi dunia sekali lagi meresek akibat krisis hutang berdaulat yang berlaku di kawasan Euro, iaitu negara Portugal, Ireland, Greece dan Sepanyol. Dia jadi lebih parah lagi apabila perkembangan ekonomi Amerika Syarikat ini merosot. Pada tahun 2012, ekonomi berjaya catat pertumbuhan yang memberasakan dan lebih tinggi, iaitu lebih 5%, iaitu melebihi 5% daripada sasaran. Sumber-sumber utama ekonomi negara ialah kelapa sawit, getah, sukaian dan petroleum. Kesan ekonomi terhadap pendapatan negara. Menurut kajian, pengeluaran dicampur merosot antara 4.6% dan 6.1% akibat daripada peningkatan suhu sebanyak 1.1 darjah Celsius pada tahap pergerakan karbon dioksida. Hal ini menyebabkan kemerosotan dalam produk inti pengeluaran beras negara. Dari segi pengairan pula, petani menghadapi masalah banjir masa musim hujan. Jadi sebab tu penanaman padi ini tak dapat dilaksanakan sebab padi ini ditenggelami air. Contohnya Kedah, Kedah ada alami masalah kegiatan pembalakan yang berleluasa menyebabkan tanaman musnah akibat banjir. Impaknya banjir ini telah mencemar bekalan air di Kedah dan secara langsungnya memusnahkan hasil sawah padi sebanyak 4,500 hektar padi. Seterusnya petroleum. Pengeluaran petroleum merupakan pendapatan pertama Malaysia. Harga petroleum merosot menyebabkan pendapatan Malaysia menurun. Dari segi perikanan muda, macam yang kita tahu, Malaysia ni merupakan negara maritim yang dikelilingi oleh Laut Selat Melaka, Laut Sudu, Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan. Jadi dia mengimport sumber protein daripada negara-negara pengeluar yang lain macam Thailand, Jepun, Myanmar dan Indonesia. Kesan ekonomi terhadap pembelajaran pendidikan. Yang pertama, infrastruktur sekolah kurang lengkap akibat kekurangan bajet kerajaan. Contohnya sekolah rendah, dia kekurangan bajet untuk bina dewan sekolah. Kalau sekolah menengah ni, macam yang luar bandar, dia kurang dipentingkan sebab dia pedalaman kan. Jadi infrastruktur dia tidak lengkap. Contohnya macam meja atau kerusi dia rosak, dia tak dapat baiki sebab tak ada modal. Dan di kampus dan universiti juga mempunyai kekurangan modal untuk membaiki alat-alat teknologi macam LCD projector, macam kita kat sebelah lah. Lepas tu kipas dan pendingin hawa. Kalau dulu JPA, Jabatan Awam, dia ada allowance thesis. Tapi sekarang allowance thesis tu tak pasti. Kita terima lagi pada tahun akan datang atau seterusnya. Penajaan kepada 20 orang pelajar paling semula di pasal SPM untuk melanjutkan pelajaran ke universiti terkemuka dunia. Contohnya macam kalau orang pandai ikhlas grade A, dia akan dapat tajaan daripada MARA ataupun apa-apa untuk pergi lanjut ke luar negara kan. PTPTN mulai bermula beroperasi pada 1 November 1997. Pada tahun November 2011, ahli majlis pengarah PTPTN telah membuat cadaran supaya pinjaman perbelanjaan atau wang secara diri yang diberikan kepada pelajar akan diberhentikan pada tahun 2012. Pada tahun 2011, 41.6 bilion telah dipinjam oleh pelajar, manakala pada tahun 2012 hanya 26 bilion sahaja yang telah dipinjam oleh pelajar. Ini adalah jadual perbelanjaan dan program pembangunan untuk pendidikan dan latihan untuk 1 2010.